diberikan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin selaku Menteri Kesihatan Malaysia dan Ahli Parlimen Rombo. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih Tuan Pengajar Majlis, sahabat saya yang berhormat Datuk Haji Muhammad bin Alamin, bapa angkat daripada UMNO Negeri Sabah yang juga timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Terima kasih Muhammad. Adinda saya Saudara Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO yang juga naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Rosnah Rashid Sherlin, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, dan juga Ibu Angkat daripada Sabah, Cik Aznan selaku Ketua PDM Kota Masai di Dong Tiram ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua dapat kita hadir pada ceramah yang mengikut SOP. Saya kena cakap begitu tuan-tuan sebab saya yang menentukan SOP. Kita di Melaka dulu, kita tak benarkan sebenarnya ceramah macam ini. Masa itu kita hanya benarkan mesyuarat parti sahaja dalam bilik gerakan. Tetapi ceramah macam ini di bilik gerakan kita tak benarkan. Di Melaka tempoh hari kita tak benarkan lawatan rumah ke rumah. Jentera wanita tak dibenarkan buat lawatan rumah ke rumah. Paling banyak pun boleh letak pamflet di peti surat sahaja. Bila tiba masa PRN Johor, Yang Berhormat Perdana Menteri tanya saya, macam mana SOP kali ini pula? Saya kata, Yang Berhormat, ya walaupun kes meningkat sekarang ini, saya nampak keadaan agak terkawal. Tak adalah ramai yang masuk hospital, tak adalah ramai yang dikejar masuk ke unit rawatan rapi, tak adalah ramai yang meninggal dunia. Saya kata bolehlah kita bagi sedikit kelonggaran. Jadi wanita boleh pergi ke rumah, cuma tak boleh masuk rumah saja. Itu saya buat keputusan sebab ramai yang ada di rumah tu orang tua, pesakit kelantar, takut-takut kita masuk virus dalam rumah. Yang kedua, saya kata ceramah bolehlah, tapi jangan ceramah yang besar-besaran, sebab kita masih lagi belum keluar daripada pandemik ini. Kalau ada ribuan orang, saya rasa kesan dia buruk juga. Tapi kita benarkan macam ni. Ini adalah tanda kemajuan kita, tuan-tuan dan puan, dalam usaha kita mengurus pandemik COVID-19. Kalau di Melaka dulu SOP dia lebih ketat, di Johor lebih longgar, maksudnya ada pemulihan. Ada pemulihan yang sedang berlaku, di mana kita sudah berani keluar, kita sudah berani pergi kedai makan. Walaupun ada kluster-kluster di sekolah, kita berani hantar anak kita belajar di sekolah. Kita tidak lagi fikir soal saya nak kena kurung kat rumah di bawah PKP lagi dah. Bila saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan pada bulan Ogos tahun lepas, puan-puan tuan-tuan, Yang Berhormat Perdana Menteri maklum pada saya. Dia kata, Ri, dia panggil saya Ri ke dia tak panggil saya KJ. Daripada dulu
Datuk Mak panggil saya dari pemulihan ekonomi negara kita bergantung kepada you punya prestasi nanti di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau you dapat mengurus pandemik ini dengan baik, maka lebih senanglah rakyat nanti untuk berniaga, untuk keluar rumah, untuk bekerja dan untuk jumpa dengan sahabat handai. Tetapi tuan-tuan, ini bukan usaha saya sendiri, tetapi usaha daripada semualah, terutamanya Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Semua keputusan saya rujuk kepada beliau dan pada Datuk Seri Syamuddin. Dia pengurusikan mesyuarat menteri yang menentukan SOP di Kuartek. Hari ini tuan-tuan, ekonomi sudah buka hampir sepenuhnya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, hari ini kes naik 30,000. Kalau dulu kita dengar 30,000, keluarlah kenyataan akhbar, diisytiharkan PKP. Tapi sekarang saya kata kat PM, tak perlu kita ada PKP. Kerana apa? Kerana kita dah berjaya mengurus pandemik ini dengan baik. Kita mempunyai liputan vaksinasi. Ramai panggil saya Menteri Vaksin. Kita mempunyai liputan vaksinasi antara yang tertinggi di dunia yang melindungi rakyat kita. Sebab itu walaupun kes meningkat 30,000 lebih, 96% daripada orang yang sekarang ini positif COVID, yang positif COVID, tak perlu dirujuk ke hospital. Dia hanya perlu mengasingkan diri di rumah dan dalam 7 hari dia akan pulih dan dia akan sembuh. Jadi COVID ini dia semakin hari akan menjadi seperti penyakit-penyakit yang lain, kecuali untuk warga emas. Untuk warga emas, untuk golongan yang ada penyakit-penyakit tertentu, yang itu kita kena jaga. Sebab itu saya selalu katakan warga emas, kalau ada penyakit-penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan sebagainya, elok dapatkan top up vaksin kita. Yang ketiga lah, booster. Ya, saya cakap daripada sudut saya prihatin. Ya, bukan saya nak menyusahkan rakyat. Sebab kalau kita tengok kematian sejak seminggu 2 ni, kebanyakan daripada mereka adalah warga emas yang belum lagi menerima dos yang ketiga. Dengan usaha ini, saya percaya tahun ini adalah tahun pemulihan. Datuk Seri Ismail Sabri dan Kerajaan Keluarga Malaysia sudah berani menyatakan bahawa tahun ini adalah tahun pemulihan negara kita. Ekonomi kita akan berkembang 5 hingga 6%. Maksudnya pendapatan akan meningkat, peluang pelaburan akan meningkat, peluang pekerjaan akan meningkat, dan kita akan dapat kembalikan kerancakan ekonomi seperti mana sebelum COVID-19. Di peringkat kebangsaan, tuan-tuan, saya yakin kita akan dapat memulihkan negara. Malah tuan-tuan, saya maklum pada PM tanya saya, Ri, orang ramai nak tahu, you dah bagi penganut agama Kristian untuk meraihkan Christmas. You dah bagi penganut agama Hindu meraihkan Thaipusam. Baru-baru ni you dah bagi orang Tionghoa meraihkan tahun baru Cina. Saya kata Yang Amat Berhormat berhenti, saya tahu soalan tu. Tahun ini tahun pemulihan, kita akan sambut hari raya dengan bergaya tahun ini sebagai tanda pemulihan di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Baru orang nampak steady. Kalau orang kata Menteri Kesihatan tak benarkan balik kampung masa raya,
Kita dah cucuk sekali, dua kali, tiga kali. Kita dah cucuk sampai Abang Jamil nak mampus. Dia tak bagi kita balik kampung. InsyaAllah tahun ni tuan-tuan, balik kampung lah. Dan kita bersama dengan keluarga kita waktu hari raya nanti. Ini tanda pemulihan. Selepas itu, kerajaan pusat sekarang ini melihat dah selesai sebahagian besar, bukan sepenuhnya, dah selesai sebahagian besar pengurusan pandemik COVID-19. Sekarang ini kita wujudkan peluang pekerjaan. Kita buat satu kempen kerjaya di Johor sempena dengan keluarga Malaysia untuk kita bagi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Johor. Kita sediakan pinjaman ratusan bilion untuk peniaga-peniaga kecil supaya dapat ambil pinjaman yang mudah, yang tak ada birokrasi untuk menghidupkan balik perniagaan mereka. Jadi kita ada misi, dan yang penting sekali tuan-tuan puan-puan, Barisan Nasional ada pengalaman. We have the experience. Kita ada pengalaman seperti mana ramai pengundi yang menyesal. Hampir 2 tahun di bawah kerajaan yang tak mampu bangunkan negara. Dia mahu supaya Barisan Nasional kembali bangunkan negara kita. Itu di peringkat pusat. Di peringkat pusat, puan-puan tuan-tuan, saya berani kata ini adalah tahun pemulihan. Sebab di peringkat kerajaan pusat, kita mempunyai satu MOU. Kita ada satu perjanjian dengan parti-parti pembangkang, terutamanya daripada Pakatan Harapan. Maksudnya, sehingga bulan Julai, disebabkan kita masih lagi ada pandemik, kita masih lagi nak pulihkan ekonomi, pembangkang kata kita tak akan kacau di Parlimen. Jadi kita ada kestabilan yang membolehkan kita pulihkan semula negara. Masalah dia tuan-tuan, di negeri Johor kita tidak ada kestabilan tersebut. Datuk Hasni tidak ada kestabilan tersebut. Sebelum dibubarkan Dewan, saya rasa majoriti dia 1 ataupun 0 aja. Sebab itu di Johor tak boleh dibandingkan dengan pusat. Johor memang tidak ada kestabilan. Sebab itu Datuk Hasni dia ada wawasan. Saya nak cerita sikit kepada tuan-tuan ya, pasal Datuk Hasni ni. Sebab saya bekerja rapat dengan Datuk Hasni sejak tahun lepas ni. Yang pertamanya saya nak puji Datuk Hasni. Ini Menteri Vaksin nak puji. Saya nak dapatkan dia punya ni dia. Johor, Datuk Hasni bekerja rapat dengan saya. Tiap-tiap hari dia mesej saya, KJ bila lagi kita nak dapat vaksin ni? Dan saya percepatkan penghantaran vaksin tuan-tuan puan-puan di Johor. Dewasa 99.7% dah dapat 2 dos vaksin di Johor. Hebat, luar biasa. Dan setakat ini tak ada lah kes vaksin beli di Johor ni. Remaja 95%. Dewasa yang dapat dos penggalak 72%. 72%. Kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun, ini susah sangat nak bujuk ibu bapa. Tapi di Johor 33%, antara yang tertinggi. Jadi Datuk Hasni dia bekerja rapat dengan saya lah. Dia selalu call saya, kata tak cukup PPV di Mersing, tak cukup PPV di Pontian, tak cukup PPV di Keluang. Dia seorang pemimpin yang dia tengok sampai detail lah tuan-tuan. Datuk Hasni dia tak baca laporan saja, dia tengok sampai bawah. Kita perlukan pemimpin macam itu. Saya nak kongsi juga
apa yang Datuk Hasni tengah buat dengan saya sebelum dibubarkan Dewan. Salah satu daripada peluang ekonomi yang ditutup selama 2 tahun di Johor Selatan ini adalah apa, tuan-tuan? Sempadan dengan Singapura. Walaupun kita nak wujudkan pelaburan di sini, perniagaan di sini, pekerjaan di sini, kita tak dapat nak tolak realiti bahawa buat masa ini ramai bangsa Johor yang kerja di Singapura, dan banyak peniaga-peniaga di Johor yang bergantung kepada orang Singapura datang sini untuk beli belah, untuk berdagang, untuk melancong, untuk makan. Ini menjadi bahasa orang putih, lifeblood ekonomi Johor dan juga Singapura. Tuan-tuan puan tahu tak, sampai hari terakhir sebelum DUN itu dibubarkan, Datuk Hasni dan saya bincang secara detail macam mana kita nak buka sempadan Johor dengan Singapura. Sebab dia kata sehingga kita tak dapat buka sempadan ini, tambah Johor dengan link kedua, maka pemulihan Johor tidak akan rancak seperti yang dirancang. Sebenarnya Datuk Hasni hampir sampai dah, tuan-tuan. Sebab itu saya nak bagi tahu bahawa minggu depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan umumkan tarikh pembukaan sempadan Malaysia untuk kita pulihkan ekonomi negara kita. Maksudnya kita ada perancangan, we have a plan. Saya tak nak cakaplah tentang parti-parti lain, tetapi Parti Barisan Nasional dengan pengalaman kita ada perancangan, kita ada hala tuju. Bab kesihatan dah selesai. Sekarang nak buka sempadan untuk bangunkan ekonomi kita. Sekarang ini nak masukkan duit dalam poket rakyat. Kalau dulu kerajaan bagi bantuan, sekarang ini masa untuk kita merancakkan ekonomi supaya pendapatan rakyat itu sendiri meningkat, perniagaan meningkat, pelaburan meningkat. Tengok apa yang Adinda Syahril sebutkan tadi. Kalau baca betul-betul ikhtiar Barisan Nasional Johor, tuan-tuan, itu bukan syarat dengan janji bulan bintang, tetapi ia senaraikan program-program yang boleh dilaksanakan untuk orang muda, untuk ekonomi digital, untuk ekonomi hijau, menjadikan Johor sebagai sebuah negeri yang lestari dan juga mesra alam sekitar. Untuk perumahan, untuk kebajikan, saya baca bantuan kepada semua keluarga miskin sebagai contoh, bantuan kepada anak-anak yang telah hilang ibu bapa dalam pandemik COVID-19 ini. Kerajaan yang sangat-sangat prihatin. Kalau kita baca lah, tuan-tuan, tiada tolak tandingnya dengan manifesto yang lain. Cuma apa yang kita perlukan, untuk memastikan pemimpin yang sangat baik ini, Datuk Hasni kita, kembali dilantik sebagai Menteri Besar Johor dan dapat melaksanakan ikhtiar Johor adalah pada 12 hari bulan kita memberi Datuk Hasni satu majoriti yang besar, satu kerajaan yang kukuh untuk kita bangunkan kerajaan Barisan Nasional di negeri Johor. Johor akan meneruskan gelombang biru. Ini bukan baru saja kita melihat kebangkitan Barisan Nasional, tuan-tuan. Saya berada di lapangan bersama dengan saudara Datuk Muhammad di Kimanis dan juga di beberapa pilihan raya kecil yang lepas di Melaka. Lepas tu akan kita di Sarawak.
sekarang ini it's Johor's turn. Sekarang ini giliran Johor pula untuk bangkit bersama dengan pemulihan, untuk bangkit bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Datuk Hasni, agar kita kembalikan kegemilangan bangsa Johor dan negeri Johor. Kita lupakan tuan-tuan, 22 bulan di bawah Pakatan Harapan. Kita jangan lagi percaya kepada saudagar mimpi yang menjual kita janji-janji yang palsu. Kita kembali kepada pemimpin-pemimpin yang ada pengalaman, yang boleh bawa kestabilan, yang mana disebut oleh saudara Syaril, bibit-bibit pemulihan sudah pun ada. Bayangkan tuan-tuan, 2-3 bulan lagi nanti, bila insyaAllah pandemik ini semakin reda, sempadan kita buka, pekerja daripada Singapura, daripada Johor ke Singapura boleh berulang alik setiap hari. Warga negara Singapura boleh datang sini untuk membeli belah, untuk melancong. Kita semakin yakin untuk buat pelaburan, ekonomi kita meningkat, anak-anak muda kita dapat pekerjaan. Ini hanya akan wujud di bawah kerajaan stabil, di bawah Barisan Nasional. Betul atau tidak? Sebab itulah tuan-tuan dan puan, dengan masa yang ada ini, tak guna saya ceramah di sini saja. Kita sebagai jentera, sebagai penyokong yang ada di luar tu semua, kena kerja kuat. Pergi kedai makan, pergi surau, pergi mana-mana saja, dan yakinkan orang ramai dengar sini, masa depan Johor ni mesti ada kerajaan yang stabil. Kau jangan gadaikan lagi masa depan Johor dengan memilih parti yang tak dapat melaksanakan dan menunaikan janji. 12 hari bulan ini, tuan-tuan dan puan, pastikan kemenangan besar Barisan Nasional dalam Piala Johor. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.